Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada murid-murid tahun 2. Apa khabar? Cikgu harap semua masih lagi bersemangat untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Jadi pada pagi ini tanpa membuang masa, kita akan terus melihat apa yang akan kita mempelajari, tajuk apa yang akan kita lihat pada pagi ini. Yang pertama, kita tengok dulu objektif pembelajaran. Ada 3 objektif pembelajaran ataupun apa yang hendak kita capai pada pagi ini, iaitu yang pertama, murid dapat membaca petikan menggunakan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Kemudian yang kedua, murid akan dapat memahami petikan dengan baik. Dan yang ketiga, diharap murid dapat mengenal pasti idea sampingan dengan betul. Okey. Jadi idea utama dan idea sampingan ni pernah disentuh oleh cikgu di dalam kelas. Okey, tapi mungkin kita ada yang terlupa, jadi kita ulang-ulang semula lah sampai kita ingat apa itu idea utama, dan hari ini kita akan fokuskan sebenarnya kepada idea sampingan. Okey. Jadi murid-murid, untuk kelas kita, untuk pembelajaran kita pada pagi ini, kamu akan menggunakan buku teks. Okey, muka surat 56 buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1, muka surat 56. Tajuk yang diberikan kepada kita ialah mari naik tangga. Berkenaan dengan mari naik tangga, kita akan bacakan petikan ini sebentar lagi. Tapi sebelum tu kita nak lihat dahulu yang mana satu yang kita akan fokuskan, yang di bahagian mana yang kita akan tengok idea utama dan di bahagian mana kita akan tengok idea sampingan. Okey, jadi sebelum kita teruskan, cuba kita faham, kita ulang balik apakah yang dimaksudkan dengan idea utama. Idea utama ialah buah fikiran yang penting yang menerangkan maksud keseluruhan perenggan. Okey, macam yang pernah cikgu sebut dalam kelas, biasanya idea utama ini adalah satu buah fikiran yang penting. Biasanya dia terletak pada permulaan. Dia ada pada ayat pertama bagi setiap perenggan. Biasanya lah, kebiasaannya dia macam tu. Jadi idea utama ni dia nak senang kata, dia nak bagi apa benda penting yang paling utama yang nak disampaikan, yang nak diberitahu daripada petikan yang kita bacakan itu. Okey, dan dia akan diikuti oleh idea sampingan. Apakah yang dimaksudkan dengan idea sampingan? Idea sampingan ni pula ialah idea dalam bentuk huraian dan contoh bagi menyokong dan menerangkan idea utama. Jadi kalau kamu nak tahu dekat mana idea sampingan, dekat mana idea utama, kebiasaannya macam saya sebut tadi, idea utama terletak pada awal perenggan, okey, dan idea sampingan dia ada selepas daripada idea utama. Biasanya dia adalah huraian. Dia menceritakan, dia menerangkan balik apa itu idea utama. Biasanya kalau idea utama ada satu saja dan diikuti oleh idea sampingan, dia boleh jadi ada 1, 2 dan boleh lebih daripada itu. Okay, jadi kamu akan faham setelah melihat contoh-contoh yang akan cikgu tunjukkan sebentar lagi. Okey, ini adalah contoh petikan yang cikgu ambil daripada sebuah buku. Okey. Contoh dia, petikan yang diberikan, contoh dia, aktiviti riadah bersama keluarga dapat menyihatkan badan kita. Pelbagai penyakit seperti penyakit jantung, kencing manis dan darah tinggi dapat dielakkan. Okey, ini adalah petikan. Okey, macam mana kita nak mencari idea utama? Macam saya bagi tahu tadi, idea utama itu adalah benda paling utama, benda paling penting yang nak disampaikan kepada kita. Dan dia biasanya berada di awal-awal perenggan, dia baris pertama. Jadi ini adalah idea utama dia. Yang bergaris merah ini adalah idea utama dia dan diikuti oleh idea sampingan yang berwarna biru ini. Jadi bila kita membuat orang kata pembahagian, kita kelaskan dia. Okey, idea utama dia ialah, ambil balik ayat di atas, aktiviti riadah bersama keluarga dapat menyihatkan badan kita. Yang ini yang nak disampaikan, yang penting yang dia nak bagi tahu kita, aktiviti riadah dapat menyihatkan badan kita. Manakala idea sampingan pula dia menghuraikan
dia memberi contoh kepada kita. Contohnya dia kata pelbagai penyakit seperti penyakit jantung, kencing manis dan darah tinggi dapat dielakkan. Dapat dielakkan sekiranya kita kerap atau kita membuat aktiviti riadah bersama keluarga lah. Ini adalah contoh petikan dan contoh bagaimana kita nak mengenal pasti idea utama dan idea sampingan. Jadi cikgu harap kamu dapat faham sehingga setakat ini. Okey, jadi saya akan teruskan lagi kepada petikan di dalam konteks. Okey, sebelum kita baca petikan di atas tu, kamu cuba perhatikan jadual di bawah. Dia ada buat penggelasan di situ, idea utama dan idea sampingan. Okey, kalau kita lihat kepada ni, kita akan lihat satu persatu mengikut kepada jadual ini ya. Yang pertama kita akan lihat tentang aktiviti menaiki tangga ialah senaman yang sihat dan mudah. Kita melihat idea utama ini ya. Okey, dan idea sampingan telah diberikan kepada kita, iaitu boleh dilakukan pada bila-bila masa. Dekat mana? Dekat mana kita nak dapatkan idea utama dan idea sampingan bagi petak bagi baris yang pertama ni? Okey, di sini ya. Kita boleh lihat. Okey, jom kita baca bersama-sama dahulu. Tajuk yang diberikan ialah mari naik tangga. Okay. Aktiviti menaiki tangga ialah senaman yang sihat dan mudah. Aktiviti ini boleh dilakukan pada bila-bila masa dan di mana-mana. Terdapat beberapa faedah menaiki tangga. Antara faedah menaiki tangga ialah kadar degupan jantung akan meningkat. Kecergasan badan bertambah baik apabila jantung aktif. Aktiviti menaiki tangga juga boleh membakar lemak di dalam tubuh. Badan kita akan sihat dan cergas sekiranya kita kerap menaiki tangga. Oleh itu, amalkanlah aktiviti menaiki tangga selalu. Okey, jadi kalau murid perhatikan dahulu petikan ini, ada berapa perenggan di sini ya? Okey, kalau kita lihat ada 1, 2 dan ada 3 perenggan yang diberikan kepada kita. Okey, kalau kita lihat balik yang pertama tadi, kalau dalam jadual ni di bawah, idea utama bagi yang pertama ni, aktiviti menaiki tangga ialah senaman yang sihat dan mudah, dan idea sampingan dia ialah boleh dilakukan pada bila-bila masa. Ini terdapat pada perenggan yang pertama, telah diwarnakan kepada kita. Yang berwarna biru ialah idea utama, manakala yang berwarna merah ialah idea sampingan. Okey. Okey, seterusnya pada ini ulasan kepada yang tadi ya. Ini adalah contoh perenggan 1. Okey. Idea utama dan idea sampingan yang saya terangkan sebentar tadi, dia terdapat pada perenggan pertama ataupun perenggan 1. Okey. Kemudian kita akan lihat kepada ni cara-cara, sebab pada jadual tersebut dia ada yang kedua, dia menyatakan kita, dia meminta kita untuk mengenal pasti idea sampingan, dan dah telah diberikan kepada kita cara-cara menaiki tangga. Okey. Jadi dia minta kita cari, kita sambung cari apa itu idea sampingan yang terdapat di dalam cara-cara menaiki tangga ini. Okey. Kalau kamu lihat pada sebelah petikan itu, dia berikan kepada kita gambar dan langkah-langkah untuk menaiki tangga lah. Dia memberikan kita contoh ataupun cara-cara nak menaiki tangga. Dia mengajar kita lah. Dia ajar kita cara nak naik tangga. Senang nak faham. Okey. Jadi dekat mana kita nak dapat idea utama dia? Telah diberikan kepada kita. Idea utamanya terdapat pada tajuk dia, iaitu cara-cara menaiki tangga. Kita senaraikan dekat sini supaya mudah nampak. Okey. Jadi yang kedua, kita akan kenal pasti idea sampingan. Yang pertama telah diberikan kepada kita, iaitu letakkan tapak kaki pada permukaan anak tangga. Kita boleh dapatkan dia di sini. Okey. Kemudian idea sampingan yang kedua ialah bengkokkan lutut. Dia dah bagi kepada kita sedikit dengan dia warnakan warna merah perkataan ni. Dia kata kita habiskan, bengkokkan lutut dan pastikan kedudukan bahu mendepani bahagian pinggang. Okey, ini yang kedua. Okey, mana satu idea sampingan yang ketiga? Yang ni dia minta kita cari sendiri. Senang sahaja, memang dah ada maklumat di situ. Yang ni yang kedua. Yang ketiga ialah pijak anak tangga satu demi satu sambil memegang besi pemegang. Jadi mudah sekiranya dia memberikan kita dalam bentuk macam ni ya.
Kalau dia bagi kita dalam bentuk macam ni, senang kita nak dapatkan idea utama dan mudah untuk kita mencari dekat mana idea sampingan. Maklumat memang dah ada dekat situ. Okey, dan seterusnya kita akan melihat kepada faedah menaiki tangga. Dekat mana idea utama ni, faedah menaiki tangga, dan kita akan cari 3 idea sampingan yang terdapat pada perenggan kedua. Okey, kita baca terlebih dahulu. Terdapat beberapa faedah menaiki tangga. Antara faedah menaiki tangga ialah yang pertama, telah diberikan kepada kita idea sampingan kadar degupan jantung akan meningkat. Jadi kita akan senaraikan. Idea utamanya ialah faedah menaiki tangga. Idea sampingan yang pertama, kadar degupan jantung meningkat. Okey. Yang mana satu idea sampingan yang kedua? Ya, badan menjadi cergas kerana jantung aktif. Jadi saya ada ubah sedikit ayat dekat sini. Saya ambil dekat maklumat dekat sini, kecergasan badan bertambah baik apabila jantung aktif. Jawapan dia dekat sini. Kecergasan badan bertambah baik apabila jantung aktif. Kamu boleh ambil balik ayat ni, tapi cikgu ubah balik ayat ni yang punya maksud yang sama saja. Okey, dan idea sampingan yang ketiga iaitu lemak di dalam tubuh akan terbakar. Saya ambil di dalam aktiviti menaiki tangga juga boleh membakar lemak di dalam tubuh. Jadi jawapan dia ada dekat sini, tapi saya ubah ayat dia tanpa mengubah maksud idea sampingan tersebut. Okey. Jadi cikgu harap kamu faham pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan idea sampingan. Idea sampingan dia tak semestinya satu, dia boleh jadi lebih daripada satu, dia boleh jadi banyak. Okey, jadi idea utama biasanya ada satu saja. Idea utama nak terangkan keseluruhan. Dia lebih kepada nak menerangkan keseluruhan perenggan tersebut. Idea sampingan ni dia lebih kepada huraian ataupun contoh dia. Tak apa. Jadi kalau kamu tak faham ke apa, nanti kamu boleh tanya cikgu secara personal. Okey, tugasan kamu pada hari ini iaitu kamu akan melengkapkan latihan di dalam aktiviti muka surat 66 seperti biasa. Dah siap, boleh terus hantar ke dalam Google Classroom. Jadi terima kasih cikgu ucapkan di atas perhatian yang telah diberikan. Sekiranya ada apa-apa soalan yang ingin diajukan, boleh terus PM, boleh terus WhatsApp kepada cikgu. Okey, jadi itu saja cikgu rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.